أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara Kursi seluruh saudara muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rahmat sekalian. Kita semua melapangkan kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang dikurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan seluruh nikmat-nikmat yang alhamdulillah. Allah akan meneruskan lagi perkongsian kita pada malam ini. Sebelum ini yang terakhir dulu ialah kepada di surat yang ke-205. Kita bicara tentang sedikit definisi ataupun makna haid. Haid ini kalimat Arab kan? Dan kita pergi ke tajuk yang kedua juga mengenai haid. Haid, ketentuan permulaan haid. Nah, ini lebih kepada penggunaan. Ya, kita semula hidup bersama, maknanya kita masing-masing dah kahwin, kita ada isteri dan anak-anak perempuan lah. Orang kita tidak ini, jadi orang lelaki suami dia kena tahu, ataupun abang kena tahu. Nah, dan mereka sendiri pun kena tahu. Nah, kalau mereka tak tahu, kita kena bagi tahu. Kalau kita tak boleh bagi tahu, kita kena suruh mereka bagi tahu. Nah, kalau tidak kita berdosa kerana kadang-kadang kita takut dia orang tidak dapat membezakan apa yang berlaku kepada mereka, sama ada haid ke, istihadah ke, damun fasid ke, ataupun nifas ke. Dia tak tahu nak berbeza. Jadi pada tiga itu, sepatut masa semayang dia kena semayang, masa tak semayang dia tak semayang. Jadi juga dengan puasa. Benda ni bukan benda yang kecil, benda yang besar. Jadi saya rasa tuan-tuan dah lepas dari isu ni. Ini hanya perkongsian, hanya perkongsian. Saya rasa kita mungkin lebih mahir. Teman-teman pula mungkin ada anak dan cucu yang kerja doktor. Ingat, doktor waktu itu. Seorang wanita yang keluar darah sudah dianggap dan dikirakan darah haid bila apabila sudah berumur 9 tahun. Saya tengok kita benar-benar mencukupi 9 tahun. Ataupun berumur 9 tahun kurang 15 hari. Tahun ini, tahun yang kita umur 9 tahun tadi, hendaklah berdasarkan tahun hijrah ataupun falakiyah disebut. Tahun hijrah, senang cakap bulan Islam lah. Bukannya tahun Masihi. Kita setahun dalam tahun Masihi berapa? 365 hari. Dan dihitung semenjak kelahirannya, mula lahir itu. Orang kena teliti itu lah. Tengok pada ni lah, dasar pada IC soalan. Dari kandungan ibunya. Jadi kalau kita 365 hari ini, maksud daripada tahun hijrah di sini adalah bahawasanya satu tahun itu sama dengan 354 hari. Nanti lebih kurang lah, kurang lagi pada masih berapa hari? Kurang 11 hari. 8 jam 8 minit. Sampai tahap itu didetailkan oleh pengarang ini. Kalau dalam kita hanya itu lah, tak sampai macam ni dia tak ada fix. Jadi jika 9 tahun sama dengan 3,189 hari, 1 jam dan 12 minit. Itu tempoh rumah itu.
masa itu yang mengikut kiraan Hijriah sama macam tadi lah. Oleh itu, jika seorang perempuan keluar darah di bawah umur 9 tahun, di bawah 9 tahun lah, kurang 15 hari, darah tersebut bukanlah haid, tetapi ia adalah darah istihadah. Istihadah pun nama jenis darah juga lah. Haid pun bahasa Arab, istihadah pun bahasa Arab. Kita dah tengok definisi di atas dulu. Ataupun dipanggil juga sebagai dam, darah fasid. Darah itu bahasa kita, fasid bahasa Arab. Ini darah yang rosak. Darah penyakit dan sebagainya disebut. Kalau maknanya sebelum 9 tahun, maknanya yang paling muda keluar darah 9 tahun. Kemudian satu lagi saya nak isu saya terbaca kita simak, aku tak tahu apa nama ni. Profesor Ahmad, saya tengok cerita tu, minta maaf ditinta lah. Contoh darah haid ni dia keluar daripada pangkal rahim. Minta maaf cakap, kalau darah, minta maaf cakap darah pula macam mana? Kadang-kadang darah ni, minta maaf, dia boleh gugur darah tu dengan macam-macam, dengan sebab sukam dan sebagainya lah. Itu bukan dianggap darah haid. Itu kena bezakan lah. Sebab dia bukan daripada pangkal rahim, dia daripada bawah je. Itu sebab ada pernyataan. Ada satu lagi isu, Allah SWT. Ini bukan hadis kadang-kadang. Ini bukan hadis. Saya tengok tadi bukan hadis. Disebut di sini, perempuan ini dia kurang daripada lelaki. Sebab apa kurang daripada lelaki? Sebab dalam sebulan itu mereka cuti sembahyang. Maka kita lihat nanti masa sucinya 15 hari, kalau haid 15, suci mungkin 14 ke 15 hari. Jadi separuh sembahyang mereka tak buang. Maksudnya mereka kurang dua benda perempuan ni. Penuh dalam hadis. Nanti bukan hadis. Kalau kita dengar tu bukan. Itu dusta. Mana perempuan ni dikurang dengan dua benda. Satu, akal dia. Bisa dengar kan? Perempuan ni dikurang sudah akal dia. Yang kedua, di sudut dia tu datang bulan menyebabkan dia tinggal sembahyang. Maknanya kuranglah agama dia. Kalau kita sembahyang sempurna, orang lelaki diwajibkan difardukan sembahyang sampai mati selagi ada hayat, lagi ada akal. Lelaki ada perempuan mana kurang agama dia, sembahyang tak cukup. Tak, itu bukan hadis. Hadis kekayaan sembahyang. Kalau macam tu kita pendarang lelaki pun ramai yang tak sembahyang. Kita penyok tak sembahyang. Kalau kira kita maafkan perempuan separuh tak sembahyang, lelaki lebih lagi ya. Dalam sebulan tu tak sembahyang langsung, ada orang yang kita maafkan. Itu selingan, itu peringatan bersama. Itu bukan hadis tuan-tuan. Itu rekaan semata-mata. Baik, kita sambung. Ada kalanya seseorang itu mengalami haid. Tadi diketahui paling muda tadi 9 tahun dan ke atas, 9 tahun lengkap dan ke atas. Namun kadang-kadang dia manusia ni macam-macam keadaan. Tapi ceritanya yang ghalibnya, yang besar macam tu, bermula daripada 9 tahun sempurna falakiyah ataupun hijriyah. Tapi kadang-kadang berlaku juga tak ada kan. Maknanya ia mengalami haid setelah umur 20 tahun. Di luar pada keadaan. Ini maksudnya dipanggil masalah-masalah lah 20 tahun. 25 tahun baru ada. 27 tahun. 40 tahun. Sebab ulama kuliah ni benar-benar biasa berlaku. Ulama dia kaji. Dia kaji. Kita ni perlu baca je lah. Dengan cerita ni belakang-belakang ni perlu baca je. Perlu baca, perlu kongsikan. Dan ada juga yang tidak mengalaminya. Tak ada langsung. Kerana penyakit. Itu sebab tentang kita tengok kadang-kadang main segugu tu macam-macam banyak faktor kan. Atau kerana kelebihan dan keistimewaan tertentu yang Allah Ta'ala bagi. Ini pun kita bisa dengar seperti berlaku kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa nardaha, anak saudara Khadijah, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, jelas itu peringkat umur. Tapi yang paling rendah umur daripada 9 tahun dan ke atas. Seseorang perempuan sudah dikatakan balik. Balik ini bahasa Arab. Bukan balik lah. Balik kampung. Ini dah boleh rentah ni. Balik ini maknanya sampai ataupun cukup. Setelah cukup berumur 15 tahun Hijriah. Tadi 9 tahun. Ini 15 tahun.
Ini pun dianggap umur biasa ni. Tadi 20 tahun tu agak luar biasa, no? Tambah kalau orang lah ni, walaupun Melayu kita kan. Saya biasa duduk di negara Arab, saya pun ada jiran-jiran Arab, memang mereka tu cepat membesar lah mereka tu. Kita pun lagi pun macam tu, kan? Budak-budak kita, perempuan kita pun. Allah Akbar. 15 tahun hijrah sekalipun belum pernah mengalami haid. Ini kira ni, walaupun tak ada. Kan? Setelah cukup berumur 15 tahun hijrah sekalipun belum pernah mengalami haid. Karena dia kira juga cukup umur, walaupun haid tak datang, umur dia dah 15 tahun. Dia kira dah cukup umur. Adapun yang lebih umum, lebih umum lah, selalunya wanita yang mengalami haid pertama kali adalah jika sudah berumur di antara 11 dan 13 tahun. Dia dah tegak. Yang kecil 9 tahun pun kadang-kadang agak kurang juga, kurang sangat kalau kita di Malaysia. Ini mungkin kajian-kajian ulama-ulama Arab lah, dinakalkan oleh para ulama, kemudian ditulis di karang kitab kepada kita, 11 hingga 13 tahun. Dan budak-budak Melayu ni kadang-kadang budak-budak kita di Malaysia ni, Asia ni kadang dia orang tak besar, pembesaran mereka tetap besar. Hormon pun tak macam tu. Jadi sudah 13 tahun tu yang selalu umumnya macam tu dikira. Namun di awal tadi dah paling rendah 9. Kadang-kadang berlaku yang tadi 20. Tapi yang kita start haid mana start cukup umur tu 15 tahun. Walaupun tak haid. Yang tadi 20, 40, semua tu dia punya limit umur kadang dia datang waktu tersebut. Tapi yang kita paling muda 9, biasanya 11, 13 kan. Tapi kalau tak mau juga dia ada 15 tahun. Ramai-ramai dia dah cukup umur pada ketika dia ramu mukallafah, ada telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang pengetahuan ini saja peringatan sebenarnya. Wanita akan tidak mengalami haid jika sudah sampai umur 62 tahun. Mungkin ada makcik-makcik semua tu semua tuan-tuan tahu lah, saya mungkin tak ada lagi. Kan? Mak saya dan sebagainya. Kadang kita kena tahu juga kita. Kan, kadang-kadang kita bermohon mayang apa semua kita kena tahu juga. Anak-anak pun nak kena tahu juga. Kadang bukan semua di kalangan ahli keluarga kita yang tahu bab agama ni. Kenapa selama tak sembahyang dan sebagainya, tu kita kena tengok semua. Kan? Apa kau tahu? Ini adalah yang paling umum. Selalu punya tu. Ada pula yang baru berumur 48 tahun. Allah Akbar. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya ni saya bergaul semua. Saya ni nak terpamuh tak pamuh saya tak tahu lah. Satu hari tu saya jumpa seorang pakcik. Kata kenapa dia tak boleh sebut lah. Kan, jumpa saya serang-serang pakcik. Saya pakcik kan okey. Alhamdulillah. Lepas ada satu orang. Terus sampai tahap kami serang sampai sulit dia. Saya tak minta dia serang pun. Dia serang. Saya pun terima lah. Kita sebagai anak ni dengan sampai tahap tersebut. Baru saya tahu pada ketika itu. Orang lelaki pun dia ada kadar umur dia. Lelaki pun ada manfaat juga, tapi selalunya sampai hari lah. Perempuan dia kita sampai tahap Allah SWT minta maaf lah. Dia kata, pakcik, saya dah belum selawang ni. Nak seorang lagi kan boleh saya cari kan, saya melawang macam tu lah. Kita tak apa lah, aku kata pakcik tu dah habis lah kita, dia kata begitu. Makcik hang pun dia kata dah macam batang pisang, dia kata judul saya kan. Mana? Pasal apa pakcik? Dah menakut. Dia pun dia kata pula, dia bukan ustaz, dia orang biasa. Dia kata selalunya apabila orang yang datang awal, perempuan-perempuan yang datang awal ni dia akan habis awal. Dia macam tu. Tapi juga kata pakcik. Sebab kadang-kadang ilmu ni, kadang-kadang bab ni semua kan, kadang-kadang ulama kaji, dia kaji kepada orang-orang tu. Kan? Kita tak tahu saya macam ni pun. Tak tahu Allah kita, anak kita kan, kita tahu tahap-tahap macam mana. Berapa kali banyak, kan? Berapa kali korang dia orang tempoh dia orang haid dan berapa dia bersuci tu. Dan kita boleh cerita. Dan tadi tu nampak macam berselawang yang tidak baik, tapi saya dapat satu ilmu. Maknanya kalau dah sampai satu tahap tu, perempuan bukan kata putus haid, bahkan dia tidak ada nafsu. Itu yang kadang-kadang minta maaf saya sebut. Para lelaki kadang-kadang dia kena jumpa saya start turun cari Ustaz kat saya kata. Kadang makcik dah meninggal tentunya. Kita pun kadang bukanlah kita ramai kenalan, tapi boleh hijah lah. Tapi belum saya hijah lagi dia dah hijah lah. Siap lah. Tak apalah, kita pun tak banyak hal itu. Walaupun pakai ayah-ayah kita dah macam ayah saya kan, kita apa kata bukan, saya serius. Saya pun terlibat dengan persatuan jadi ramai di antara muslimat yang dalam persatuan
kami punya ada anak dah tua, ada yang berkahwin, ada yang tak cerai, orang punya tanda dan sebagainya. Bolehlah kita idahkan dengan orang sembahyang ni kan. Dah semua. Batu-batu saya tak jadi macam tu keadaan dia kata tak. Jadi tentu tahu keadaan kita semua. 62 tahun. Itu dia kata yang 48 ini kalau berhasil kajian maksudnya dia datang awal. Mungkin 9 tahun itu dia datang kan. Jadi dia datang menepos awal. Jadi kalau dalam itu. Baik. Sudah tidak mengeluarkan darah haid. Jadi tak pernah haid. Jadi pada itu dah berarti kena terus-menerus sembahyang kan. Tak ada cuti dah pada ketika itu. Sama ada sembahyangnya ataupun puasanya. Perempuan yang sudah lanjut usia dan tidak mengalami haid ini dinamakan wanita Aisyah. Aisyah dalam bahasa Arab. Bahasa orang dah putus haid ataupun dalam istilah menopause kan. Yaitu wanita yang sudah terputus dari keluar darah. Wanita begini biasanya sudah tidak ada harapan lagi untuk melahirkan anak. Menopause. Ada juga yang kita tahap sekarang ini walaupun dia belum menopause, belum putus haid lagi, 40 lebih pun katanya doktor tak galakkan juga mereka mengandung dan melahirkan anak. Ikut dalam kajian mereka, anak akan mewarisi Down syndrome kata mereka lah, itu dalam kajian mereka. Tapi kadang-kadang 40 lebih pun normal juga kan, tapi tak digalakkan oleh doktor untuk terus melahirkan anak atau mengandung. Dan saya pun memang doktor nasihat kan, tu supaya tak mengandung lagi kan kadang-kadang. Wanita begini biasanya sudah tidak ada apa habis tu. Tu saya kata. Dasar hukum agama tentang haid. Dasar hukum agama tentang haid. Dasar adanya haid dan hukumnya mengenainya ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ayat 222. Firman Allah pada auzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhur فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Mereka para sahabat bertanyakan kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haid. Katakanlah bahawa ia adalah suatu kotoran. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhi diri kamu dari wanita yang sedang haid, dan janganlah kamu mendekati, yakni menyentuhi mereka sehinggalah mereka bersuci mandi. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu pada tempat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu semua. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Ayat ini tidak mana dalil kita ni mana? Yas'alunaka 'anil mahid. Itu kalimat haid itu mana ada dalil dia, bagaimana proses dia, apa perlu kita buat. Kan? Baik, sebab turun ayat ni, sebab nuzul, sebab turun ayat. Ayat ini adalah apabila banyak sahabat yang menanyakan tentang apa yang boleh mereka lakukan terhadap isterinya yang sedang haid. Jadi sahabat ditanya, benda ni nampak macam suatu benda yang tidak baik, tapi benda agama kita tidak boleh nak sembunyi-sembunyi, tak boleh nak tutup-tutup. Ya, jadi kita tak faham keadaan. Pertanyaan ini terjadi kerana ini tengok, dia ada sebab ni tengok. Pertanyaan ini terjadi kerana mereka melihat orang-orang Yahudi mengasingkan, mengeluarkan dari rumah isterinya yang sedang haid. Kalau tengok pada zahir ayat ini juga, Allah SWT, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa, maka kena jauhkan isteri. Zahir ayat ini begitu. Betul tak? Sebab dia kata kena jauhkan diri kita daripada itu. Kan? Tu. Jadi orang Islam kita, Muhajirin, Ansar, Aus dan Khazraj di Madinah itu, di situ ada orang Yahudi. Ramai juga orang Yahudi. Yahudi dia buat macam tu, tengok. Dia halau isteri dia ataupun dia suruh duduk di luar. Makna kata mereka ini menghina mereka. Sedangkan kita maafkan kerana kita kaji sepuluh wajah tadi tentang apakah haid yang Allah
suatu penghinaan kepada wanita. Kita tengok. Sebab kalau kata kul huwa ada, dia itu satu penyakit, satu kotoran. Dan adakah Allah terciptakan Allahumma salli ala Muhammad? Ini kita kata macam rahsia lah. Allah terciptakan hal untuk mereka ini sebagai satu penghinaan. Tidak ada. Dia contoh macam kita kata ada sejuk, ada panas. Ini kita dunia kan? Itu lumrah dunia. Ada sejuk, ada panas. Ada hitam, ada putih. Bagi apa? Bagi apa? Ada tinggi, ada rendah. Itu dia punya fitrah manusia. Kan? Fitrah sesuatu benda. Begitu juga, memang kalau kita tengok dan kita pun berpengalaman. Apabila perempuan datang haid, kadang-kadang kita ada banget. Betul tak tuan? Bukan tu emosi dia pun terganggu. Dia jadi marah dan sakit. Memang sakit orang datang haid ni. Betul tak tuan? Jadi kita sebagai suami memang kena husnul muamalah dengan mereka. Dia tegas. Okey, selepas tu kalau tak datang haid, apa berlaku juga? Masa tengok tadi kajian doktor dia bilang ni dah kasi. Sebab apa kalau tak haid tak datang, dia akan berlaku tak sihat juga. Dia takkan sihat. Dia dalam tu proses pembuahan mana darah tu, dalam sebulan tu darah tu dia terkumpul dan keluar proses dia begitu. Jadi ini satu anugerah sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah ciptaan mereka nya. Kita cara kita kaum lelaki, perempuan cara perempuan. Jadi kalau tak keluar dia akan jadi sakit. Jadi kebiasaannya Allah Taala anugerahkan kepada mereka selepas sakit kemudian selesai lah lepas tu. Jadi kalau kata tak ada pengeluaran tersebut, dia akan sakit berterusan. Ini dia hikmah yang Allah Ta'ala bagi, bukan satu penghinaan. Jadi kita kena tahu darah haidnya, darah nifasnya, istihadah Allah Ta'ala begitu semua ada kira-kira bicaranya. Tu mana? Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka, dan untungnya sedikit pada logik kita mereka tak perlu sembahyang berhad dengan sebab mereka sakit dan sebagainya, mereka tak perlu sembahyang. Ikut kadar hati lah. Betul dalam masa semua tak puasa, tapi tak puasa kena ganti lah. Sembahyang tak perlu ganti kerana dia banyak, tidak dinah dah ganti sembahyang. Itu susah sebut sikit kan. Jadi orang yang menganggap orang haid ini kutu, najis, tak boleh diganti. Tengok ayat zahir kita pun macam tu. Jadi kita tak pandang pada zahir ayat. Okey, baik. Katanya ini terjadi kerana mereka melihat orang-orang Yahudi mengasingkan, mengeluarkan dari rumah isterinya yang sedang haid. Isteri mereka tidak diperbolehkan dan juga tidak dibenarkan menjadi makan dan tidur satu bilik dengan suaminya dan lain-lain. Bahkan masuk pun tak makan. Punya kasar bahasa orang punya tak cerodeknya. Memang meyakinkan semua dia apa kena dengan makannya. Nak duduk sekali-kalinya. Nanti mak cakap darah tu bukan datang sentiasa sampai tu ada masalah sebagainya. Anggapan mereka terhadap kawan itu ada penghinaan. Kan? Jadi tak kena gaya. Menghadapi pertanyaan itu, Nabi Muhammad SAW yang kita dimaksudkan dengan fakta zulum nisa wala taqrabuhunna hatta yathurna ini apa dah? Isna'u kulli syai'in illa nikah. Ayatnya Nabi guna. Kita pun cubalah. Saya pun kena cuba kalau ajak-ajak kita pun lidah saya pun saya kena jaga. Betul tak? Kau kata kau terlepas pertanyaan tidak baik. Sebab saya cuba dengan kalimat saya punya style lah. Saya tak tahu lah. Saya cuba. Kadang kita malu nak keluarkan satu kataan yang agak dipandang ianya lucak. Kalau kita tukar dengan kata-kata lain. Dan semua kata, kan? Berlakulah apa saja terhadap mereka, yang isteri-isteri kamu melainkan nikah. Dan semua nikah. Nikah pada nikah. Nampak? Maksudnya di sini dimulai dengan jima. Nampak tak? Mana tu terlatih cakap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita kata macam cakap Nabi tegur, saya sebut dulu dalam Quran. Nabi sebut man akala lahmat jazur falyatawadda. Nabi nak tegur sahabatnya kentut. Nabi tak sebut kata kentut. Kentut ni nampak macam tak baik. Lepas tu dengan sebutan-sebutan yang tak baik ni semua, siapa yang makan tadi daging unta tadi, dia kena disembahyang. Allah, sini saya Nabi lagi. Jadi
memang terasa. Jadi di sana pun ulama mengambil perkataan. Ada yang mengatakan makan siapa makan bagi pun batal dulu. Ada yang pandangan itu, ada yang mengatakan tak, sebenarnya Nabi nak tegur sahabat yang keluarkan angin tadi untuk dia berwudu. Sallallahu alaihi wasallam kata, bijak Nabi cukup bijak, jaga dalam kita. Walaupun ianya betul, tetapi kadang-kadang ya lah kan saya sebut. Tentu mesti nilai ya Ustaz ni mahu dia tentu lah. Jadi kita kena jaga. Yang bukan saya ni bukan ni kan orang hebat kata, jadi kita kena jaga betul cakap. Dan tentu aku kena betul saya kadang-kadangnya. Karena kita terlajar sangat. Kan? Terlajar dalam yang kita kata nama. Tengok dia punya tutur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melatih umat-umat dia supaya berkata dengan baik, walaupun dia tapi cuma kadang-kadang istilah-istilah ni kadang-kadang orang tak faham, jadi kena perlu dijelaskan lagi tu baru kena penuh. Apa ya? Tak faham juga, barulah buka satu-satu begitu, no? Kadang-kadang buat ni kita letih, kita nak ni kan. Alhamdulillah kalau ni tak ada muslimat, kalau muslim pun saya suka sebut. Budak agama ni tak boleh nak dinikah, ya. Tambah kena kuliah muslimat lah. Ya, pun ada kuliah muslimat. Ya, kita kena juga tanya-tanya, kita kena jawab. Apa boleh nak malu? Ya. Baik. Okey, itu kita dimasukkan di sini. Maksudnya jauh pada perempuan, maksudnya jangan kita berbuat intim. Itu kalau bahasa. Dengan demikian, maka sudah jelaslah bahawa wanita yang haid boleh berbuat apa sahaja, kecuali perkara-perkara yang sebagaimana telah ditentukan oleh Allah. Akan dijelaskan pada bab yang akan datang. Mereka boleh memasak, contohnya bagi suami, makan bersama, tidur bersama, bekerja dan sebagainya. Mereka yang telah tersebut tadi itu saja, dan apa nama masalah. Dan juga manusia bukan kita sebutkan benda itu datang menyebabkan mereka terasing dengan kita, itu salah masalah. Kita yang enggak. Cuma kadang-kadang Allah SWT Muhammad dia kau kata lah, tapi itu bukan hadis. Tangan orang yang datang bulan ni banyak katanya. Contoh, kalau tak ambil inai, kan inai tak jadi merah, betul ke? Nampak. Pasal berlaku pada orang masa ni, minta maaf betul saya tahu lah, jadi saya teringat. Betul. Nampak tolong ambil ini, maksudnya betul yang belum saya balik kampung. Kuliah di kampung. Abang pulang inai kan? Ya, omong-omongnya tak akan ni, betul bang? Jalan. Betul ni. Bersama benar. Bukan inai tak berapa merah lah kata orang mahalah. Dah hujan dah. Betul Allah Alam. Cerai lah. Ini orang tua ni kan. Ini bukan hadis lah. Saya pun tak bangkang. Saya pun tak. Yalah kan. Ataupun kita minta maaf tuan. Ni kita bukan kata wah bukan lelaki saya. Saya terasa hati lah. Satu ketika saya mengajak di batu-batuan balik nak beli pisang. Tak maaf juga Nabi pisang. Pisang saya beli ada pisang tu kan. Dia tak bagi kan. Dia orang yang silap mana. Kita keserta kecil. Kita sakit tangan hang. Kita pegang tangan manusia di panah. Bukan sakit pisang tadi. Betulnya. Ataupun Allah Alam. Saya jadi terasa saya tak ambil pisang dari dulu. Dia bukan itu. Allah Alam. Mungkin dia aura silap tapi dia belum silap. Kadang-kadang dia pernah tak jawab mana. Allah macam-macam. Allah apa tu? Mana? Jelas lah. Kita muamalah kita bersama. Dan katakan ni. Ayat dalil dia. Betul. Itu ada. Maknanya ada sedikit lagi huraian. Maknanya kita tak malah lah. Jangan tercukup-cukup. Selesaikan dulu. Mana mandi dulu. Sebab apa kalau kita tak mandi lagi, masanya kekotoran ada. Kita maaf sulut. Maknanya tempat apa sebab Minta maaf kita isi kita malam. Sebab apa? Kena bercuti atau kena datang benar. Gambar dia tidak kotak jelas. Kita sebutkan dah disimpan selama sebulan. Lepas itu dikeluarkan. Dapat penyakit lah. Dia pun sakit dan sebagainya. Kita minta maaf kalau berlaku juga perhubungan intim dalam keadaan mereka macam itu. Kita akan berpenyakit. Dia pun akan berpenyakit. Antara ikut kajian doktor, antara penyakit yang akan kita hadapi ialah sifilis. Sifilis kan? Ataupun akan boleh menyebabkan mereka mandul, lelaki mandul. Kesan daripada itu sebab Allah Ta'ala sebut fakta zulun nisa' ni tuan-tuan. Kalau kita belajar, kaji, tengok, ialah kata kerja laham. Mana kalau kita tak berdosa.
yang akan tahu contohnya perempuan. Itu sebab darah tu memang betul kita pun kena, mereka pun kena. Dan boleh tahu apa dia akan dia sebut penyakit kelamin disebut ataupun sifilis tu orang yang bilang betul tu. Kalau masuk orang tu tak lah. Jangan dulu kita gagal buat ya, betul tak? Best itu selingan tambahan daripada tafsiran Ayat surah Al-Baqarah ayat 222 dalil cerita tentang haid ada disebut dalam Quran. Alhamdulillah. Terus contoh dengan jarak masa keluar darah haid. contoh ketahuan sebagai peringatan ini kot. Seorang saya dekat tu dia tarik kepala nak. Satu Batasan minima perempuan keluar darah haid ialah selama 24 jam. Jadi sehari semalam. Mungkin berlaku lah, dan sehari semalam. Ia disebut sebagai dalam istilah Arab disebut aqallul haid. Maksud sekurang-kurang waktu haid. 24 jam. Jelas kan? Dua, biasanya kebanyakan wanita keluar darah haid selama 6 atau 7 hari ini bersama. Berserta dengan malam-malamnya. Ada kena 24 jam lah maknanya kita kata 6, 7 siang dan malam. Tu. yang disebut dalam istilah fiqh sebagai ghalibul haid. Dan kebiasaan waktu haid. Tapi ini 24 jam ni jarang lakukan. Ini yang biasanya 6, 7. Contoh ada ilmu ni. 3, batasan maksima. Paling banyak keluar haid ialah selama 15 hari berserta malam-malamnya juga. Ia disebut sebagai akhirul haid. Kerana sebanyak-banyak waktu haid. Ini jelas ni kan? Tengok dia jadual. Perhatian. Ini benda yang kita kena ambil ni lah. Attention-nya. Jika ada Ada wanita yang mengeluarkan darah selama 15 hari. Cuba. Malam. Tetapi tidak terus-menerus. Kita. Dan jika dikumpulkan kesemuanya, tidak ada 24 jam. Kerana maka darah itu bukanlah darah haid, tapi ia adalah darah istihad. ini selingan ini. Contoh satu hari ya, hari 15. Dan lama keluar ataupun tempat keluar, lepas itu hukum dia. Hukumnya mana kita diri. Dah waktu. Jadi kita kena tahu lah. Hari pertama 1 jam. Kedua tak keluar. Hari ketiga 5 jam. Hari keempat 2 jam. Hari kelima tidak keluar. Hari keenam 3 jam. Hari ketujuh 6 jam. 8, 9 tak keluar. 10, 3 jam. 11, 1 jam. 12, 13, 14 tak keluar. 15, 1 jam. Jumlah keseluruhannya 22 jam. Jadi tak cukup kepada 20 jam. Yang kita katakan tadi, sekurang-kurang. Tapi dah apa tu? Dah istirahat dah. Lagi semayang? Lagi semayang. Nanti dibahaskan di depan nanti. Nah, anda betul. Belum ada detail sampai macam. Baik. Jadual seperti di atas. Semua darah yang keluar dari 1 hingga 15 hari bulan, semuanya bukanlah darah haid. Anda cukup itu kan? Atas kan itu. Tetapi ia adalah darah istihadah pun disebut atas tadi. Sebab telah dijumlahkan ternyata kurang dari 24 jam. Itu dunia. Baik. Jika andai kata seorang perempuan itu sudah terlanjur tidak mengerjakan solat dari 1 hingga 15 hari, dia lakukan haid. Dia dalam konteks mutahayyirah. Saya dulu mengaji dulu tentang pening kepala. Mengaji kita Arab dulu, pening kepala jaga ya. Wajiblah dia mengqada di hari yang lain. Kita berada ni. Jadi kalau dia terkeliru, tak bersalah. Tapi dia sengaja bersalah. Tapi sebab apa dia keliru? Bersalah dia. Sebab apa dia keliru? Dia jahil. Sebab apa dia jahil? Dia tak ngaji. Sebab apa dia tak ngaji? Suami tak ngaji. Anak kau suami. Contoh. Kan? Dia tak tahu. Tugas dia pegang anak perempuan. Semua dia nikah. Tugas untuk
jadikan perempuan tu tahu letak pada air berapa. Ingat tak? Saya buat anak gawat 3 orang. Kalau kamu tahu, saya sendiri pun tak sempat mengajar anak saya. Kalau rumah takkan mengajar Quran, saya pergi hantar sekolah rumah. Yang khusus kan. Tak khusus pun tak apa, yang penting dia letak. Kalau tak letak, kita dapat juga. Lepas tu apa dah kita menikahkan anak kita dengan mana lelaki, jadi kita tugas amanah itu kepada suami. Jadi suami dah kena ajar isteri. Kalau isteri tak boleh, suami tak boleh, dia kena suruh isteri dia mengajar. Sekarang ni banyak punya muslimat tak ada. Ada wujud kita pun ada, Kuala Lumpang pun ada, saya ada mengajar. Tapi saya tak mengajar agak-agak ni, saya mengajar kita lain. Banyak pun tak punya muslimat, ataupun dah tak perlu. Kadang-kadang datang masjid itu tengok pada keadaan lah. Kan, kadang-kadang ada yang kurang digalakkan, datang tengok pada masjid dan Surah Allah. keadaan betul kan. Tanjung sebab dia tanjung, lalunya Jangan lah. Betul tak? Jadi aku nak hai tak semayang, seronok dia tak semayang. Akhir tu ni kan tu, dia nak apa. Apa tu dia tertegang dalam. Nah, pasal dia ternyata bukan hai, tapi dah istihadah yang ada perempuan itu kena sembahyang. Kalau berlaku pula itu handaian masalah ya. Contoh kedua, taruh sama lama keluar betul 5-10 jam, 6 tidak keluar, lepas tu 7 3 jam, 8 tak keluar, 9 23 jam, 10 1 jam, jumlah 37 jam. Tengok dalam tu. Pada contoh 2 di atas, darah yang keluar mulai 5 hingga 10 hari bulan. Berapa hari? 6 hari. Semuanya dihukum darah haid. Sebab apa? Kerana dalam masa batas maksimum masa haid, mengeluarkan darah melebihi 24 jam sehari semalam melekasi. Contoh ketiga, darah lama haid hukum darah haid banyak 10 jam. Sebelah tidak keluar, 12 tidak keluar, 13 tidak keluar, 14 24 jam, 15 24 jam, 16 20 jam, 17 tidak keluar, 18 tidak keluar, 19 11 jam, 20 tidak keluar, sampai ke 22 tidak keluar, sampai 23 dan akhir sekali 24 hari 24 6 jam, semua jumlah 95 jam. Pasti janganlah seperti pada contoh 3 di atas, selama 9 hari itu mulai 10 hingga 24 hari bulan, semuanya dinamakan masa haid. Sebab ada masih tengok kita punya formula kan, tengok 24 jam tu yang paling minimum tu kan itu. Adapun masa-masa tidak mengeluarkan darah, yaitu 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23 hari bulan. Jika terlanjur, dia tak tahu terkeliru, kadang-kadang minta maaf, dia tahu bab ni, bawah ni, tapi kadang terkeliru. Sebab kadang-kadang dia datang dan biasa kan, biasa dia datang 6-7, tak tahu hari tu dia bertukar macam mana hormon dia macam mana, tak tahu dia jadi sungguh. Jadi dia putaran dia jadi berbeza, jadi dia pun keliru. Terus kadang-kadang bab ni dia kena catat, tempat nak kena catat, tak terjadi orang kena catat, ataupun dia rujuk kepada doktor lah, yang doktor perempuan semua kan. Obat mengandung tu kan, ada foto kakak waktu tu kan. Masing-masing kita ada kelebihan. Abang jangan tahu apa ni. dalam bagian lain no. Basicnya. Basicnya. Yang bagian. Saya dalam bentuk Yalah, tapi kalau sebenarnya dalam bentuk praktikal, saya orang nak tahu cucu hari dan beberapa minggu semua kan kan. Itu kita tahu Allah ni dekat kan. Jadi kita kena berkongsi. orang Islam ni, bagian ustaz ni dia kena kongsi dengan geng sains dan sebagainya, kedoktoran dan sebagainya. Sudah bab isu vaksin tu dia Kita kena berkongsi ilmu di dalam nak menetapkan hukum hakam dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik. Jika terlanjur mengerjakan solat, yang tadi terlanjur tak buat solat, yang juga terlanjur, mana dia Allah. jika dia terlanjur mengerjakan solat, maka solatnya tidak sah. Kalau sengaja, Sebab dia buat solat dalam keadaan berhadas. Solat sah tu kena suci berhadas. Dan juga dia hadas kecil tak besar. Dia buat juga. Begitu juga dalam puasa. Allah Akbar. Naya haram sembahyang, haram berpuasa. Dan
dosa. Tak pasal kalau dikeliru. Kalau dikeliru tapi kalau sengaja ada dosa. Jadi pos-pos semua garis panduannya kena baca. Kerana dia tidak mengetahui dan tidak Dia tahu tapi dia jadi mutahayyirah disebut. Macam mana ni? Kan? bahwa nanti pada 15 hari bulan darah Akan keluar lagi tak nanti kan. Sedangkan dia tak. yang waktu-waktu tak ada tadi no? Masa suci yang tadi tetap. Masa suci daripada haid batas minimum. Ini semua formula lah ni. Paling sedikit Kita mengalami masa suci di antara dua haid adalah 15 hari malam. Sehari semalam juga. Masa inilah yang biasa disebut sebagai akal letuhur. Disebut di istilah ni lah. sekurang-kurangnya masa suci matahari. Ada pun Batas maksima wanita mengalami masa suci adalah tidak ada batasnya, tidak terhad. Itu itu paling maksima, paling maksima. Sebab sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada wanita yang hanya 6 bulan sekali mengalami haid. Oh, nyatu bukan 15 lah, berapa hari lagi? Kan? Kali dah berapa bulan? 1 tahun sekali. Kan? Ini ikut pada keadaan seseorang pula nah. Dan seterusnya. Untuk itu tidak Ada ketentuan yang menjelaskan mesti beberapa hari, beberapa bulan dan lain-lainnya tidak ada. Perhatian. Seorang wanita dapat mengetahui bahawa dirinya sudah suci atau belum dari haid atau nifas dengan cara memasukkan, ini cara nak tahu ataupun semua maklum aku, dengan cara memasukkan kapas ke dalam syarafnya, tempat keluarnya. darah. Jika cecair basah yang melekat meresap pada kapas tersebut berwarna putih, Tidak terdapat warna darah, berarti ia sudah dikira suci bersih. Wajiblah dia mandi, bukan sunat mandi lah, wajib mandi lah. Sebab dengan mandi tersebut boleh menyucikan dia daripada hadas besar. tetapi jika cecair yang meresap pada kapas tersebut masih ada sifat dan warna darah, Nanti warna darah ada di depan, nanti kita bahaskan. Walaupun sedikit, maka belum dikira suci. kena adapun batas minima masa suci adalah 15 hari. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh pada jadual berikut. Banyak jadual. Masuk waktu dah belum? Okey, bagi Nabi Atuk Azan dulu silakan. Lalu di apa masuk Abdul Najaya Abang Rasul. Silakan. Dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
Sekali lagi tuan-tuan, tak cukup lah. Boleh tak? Boleh? Sampai tajuk dulu. Okey, tarikh tempoh keterangan 3 sampai 5 hari bulan, 3 hari haid. 6 sampai 21 nambah hari suci. Nah, tu kita termasuk tempoh tadi 15 dan ke atas kan. 22, 24 hari bulan, 3 hari haid. Nah, situasi darah dia. Maka contoh ini mulai 3 hingga 5 hari bulan ia mengalami haid awal. Sebab dia paling kurang 24 jam. 3 pun masih lebih haid lagi kan. Pada jadual ini berarti dalam 1 bulan mengalami 2 haid. 2 haid, mengalami haid 2 kali berjamaah. Adapun jika di antara 2 hari itu tidak ada 15 hari, antara 2 haid itu tidak ada 15 hari jarak dia, maka seseorang itu sebenarnya mengalami istihadah. Itu dia poin, dia punya kata kunci kan. Apa nama? Dia punya formula dia tu kan itu. 1 kali awal dan dalam 15 hari masa tu. Lebih pada tu ataupun kurang pada tu bukan haid. Istihadah. Perhatikan contoh. Keluar kali pertama dalam 1 bulan mulai pada 4 hingga 7 hari bulan. Maka ini dikira darah istihadah sebab tidak cukup 15 hari tempoh yang kita katakan tadi. Kemudian darah berhenti keluar. Yang ini berhenti keluar suci lah. Mulai 8 hingga 20 hari bulan. Kemudian keluar darah kali kedua. Tu nak kena beza tu kan. Nanti kita boleh dibutuhkan tadi bentuk darah pula nanti ada. Darah dia ada warna-warna dia. Mulai pada 21 ke 26 bulan. Maka ini dikira darah istihadah sebab tidak cukup 15 hari ke. Kepada itu senang. Darah ini menggambarkan kaum wanita yang sedang mengalami istihadah. Kerana masa di antara haid awal keluar darah dengan haid kedua adalah kurang daripada 15 hari. Masalah istihadah ini akan dibahaskan secara terperinci dalam babnya yang tersedia di depan itu. Ada pembatas minimal masa suci atau tuhur di antara haid dan nifas. Ini antara tadi haid saja, antara haid dan nifas tidak semestinya sebanyak 15 hari. Haid dan nifas, antara haid dan nifas tadi haid saja. Mungkin dapat kurang daripada itu. Saat ini dapat terjadi sebab orang yang sedang hamil itu boleh jadi dia mengalami haid juga. Yang kita orang yang mengandung tak haid. Tapi kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab ini saya baca tadi dalam kitab ni Pak Mazhab Imam Sulaiman Muhammad. Pada mazhab Syafi'i orang yang mengandung mungkin datang haid. Mazhab lain tak ada haid. Itu pandangannya. Kan? Tu. Tak tahu kita macam mana kita punya ni kan. Orang kita selalunya tak ada lah. Baliknya tak ada. Tapi kadang ada tu mazhab Syafi'i. Contohnya seorang wanita yang sedang hamil 8 bulan. Pada masa itu dia mengalami haid sampai 14 hari. Iaitu sampai 24 hari bulan yang terakhir. Tepat 1 hari bulan, pada bulan yang ke-9 dia melahirkan anak. Hal yang dekat ini berarti dia hanya suci mulai pada 25 hari bulan sampai 30 hari bulan, 6 hari dia. Lepas tu 15 hari kan. Ini situasi lain, masalah lain lah. Di antara haid dan nifas. Dan katakan kalau isu berlaku, kalau perempuan mengandung haid dalam tempoh mengandung dia haid. Ada darah yang keluar beberapa hari, ia melahirkan akan dinamakan, akan dikatakan darah nifas. Darah nifas. Jadi di antara haid dan nifas hanya mengalami masa suci 6 hari. Hikmah Allah menciptakan haid. Boleh lagi kan? Semua ciptaan Allah. Boleh lah, tak cukup. Okey, hikmah ataupun rahsia ataupun kelebihan Allah menciptakan haid. Tadi saya dah sebut dah sikit tadi. Semua ciptaan Allah mempunyai hikmah dan rahsia yang agung yang tidak diketahui melainkan oleh hamba-hambanya yang soleh. Sejenis hikmah dijadikan haid ialah melatih kaum Hawa agar terbiasa membersihkan kotoran. Sebab darah najis kita perbahaskan dulu. Tambah lagi darah-darah yang lain. Dulu kita perbahaskan darah dulu kan.
dan berbagai najis, sehingga nantinya tidak teragak-agak dan merasa jijik jika sudah masanya memelihara anak dan suaminya. Kita boleh tak jaga isteri kita ni? Boleh? Ada suami-suami yang isteri jaga isteri satu meninggal. Antara lain Cikgu Osman, bidai kita, disebut, kata, saya dulu Ustaz, isteri saya sakit, saya lah masak. Dan ni kadang-kadang dia masak sendiri, kadang-kadang anak-anak dia hantar. Cikgu hantar anak-anak dia kan, antara lain dan sebagainya. Tu hebat. Dia jaga isteri dia. Kawan saya pun ada, yang muda tu yang jenis usia, kawan saya yang muda pun dia jaga isteri dia sampai dia meninggal. Isteri dia kena kanser muka, kanser tulang. Alhamdulillah. Kata sudah al-bulan. Kita lelaki ni kena begitu. Perempuan pun ada kita tu, yang tak setia ni. Dia tinggal kita dulu, keringnya. Pun ada juga. Maka senang kata anak cari isteri yang saudara ni. Sepasal jaga anak, okey, saya tahu. Jaga kita, okey. Ni kena jaga mak kita, okey. Mak kita, sanggup. Kita boleh. Kita tak sanggup kadang-kadang. Sanggup. Kalau jalan, ada mak. Tak ada apa lah. Boleh, sanggup. Basuh darah mak kita. Basuh kucing mak kita. Basuh putah mak kita. Kita lelaki sanggup. Takkan ambil kat isteri kita. Orang ni, apa ni, satu jantina muda. Dia boleh tak kita, basuh darah kita tak sanggup kat keadaan itu. Sanggup lah kita. Kadang-kadang kita tak sanggup. Isteri kita sanggup lah. Patutnya isteri solat. Bila macam muda, aku boleh cerita ikan payung. Main esok, ini bukan tanggungjawab cek. Ni mak abang pinggat. Memang bukan tanggungjawab dia, tapi isteri saudara dia kata dia buat. Akhirnya memang mak cakap yang sedih bagusnya. Tak untuk omong. InsyaAllah no? Ini nak latih tuan-tuan kan? Benda tu. Allah Akbar. Sebab bagaimanapun sudah menjadi ketetapan Allah bahawa wanita itu mesti akan mengandung, yang bertukar jantina atau bohong dia. Kita tengok dulu, ni lama lah. Kita tengok ada seorang tu mengandung, lelaki mengandung. Tengok cecok punya perempuan. Lepas juga bohong lah, apa itu mana. Teknologi pun buat 1 bilion projek. Tak leti. Dan mengandung dalam Allah Ta'ala lah. Apa cakap semua pun tak mampu. Dan tukar fitrah manusia punya tu tak boleh. Kan? Manusia ni kadang-kadang macam tu. Sombong dengan keadaan dia dah kaya, dia lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa dia punya identiti dia. Melahirkan anak dan memeliharanya. Kita ni boleh juga. Macam bangunnya Allah SWT, Siti Sarah punya suami. Boleh lah, tapi tak tahu sampai bila. Dan ingatlah, dah kita katakan, tu nak kena cari ibu bapa dulu. Tak ada kecil dan bila kan. Kalau kita lelaki dia layan. Jadi bapa misalnya pula lah duduk rumah. Mau ke lelaki duduk rumah lah tak jalan. Maunya. Kenapa dia kena cari ibu bapa lah kan. Itu pengorbanan no. Dengan demikian Allah Ta'ala pun mentarbiah mereka, yang mentarbiah syarat mendidik mereka sejak sekurang-kurangnya berumur 9 tahun Hijriah lagi. Proses itu dakwah. Bagi mereka itu tidak ada masalah, melainkan gajinya hidup tinggi. Sombong ni. Dari sudut sosial dan biologi, hikmah dijadikan haid ini adalah sebagai tanda bahawa perempuan itu sudah ada penanda arasnya pengukur, yang berarti sudah terkena ketetapan hukum Allah, itu sebab mukallaf ataupun mukallafah, termasuk di dalamnya interaksi sosial. Maka mereka mestilah mulai dibatasi. Betul, kadang-kadang kita anak-anak perempuan kita ni bila datang haid awal, kita kata ya tudung dia, pergaulan dia kena jaga tentang. Sebab hormon dia sudah berbeza. Dia datang sampai tahap tu dia lain. Kalau sebelum ni dia lain, lepas tu dia dah lain. Begitu juga dengan lelakinya pun. Itu sebab Islam dia ajar gadis panduan bagaimana bentuk keluarga dibina baru berjaya. Dalam masa kanak-kanak masih bebas dalam pergaulan dengan lawan jenisnya, buat pondok sekali dah, main penisantri sekali dah, sampai ke masa tu kita kenal. Setelah balik, mulai hubungan terbatas sesuai dengan hukum-hukum Allah yang telah dari sudut biologi. Pula bahawasanya perempuan yang sudah mengalami haid berarti dia sudah siap untuk menerima seks sperma dari lelaki. Di mana dia bersedia untuk kahwin. Cuma kita ni
Kalau dalam konteks Malaysia ni, kalau Komandannya umur boleh kahwin 18 dan ke atas. Kena tak? Boleh tak kena? itu sebab kahwin bawah pada umur 18 dianggap kahwin bawah umur. Macam diizin oleh mahkamah. Sepatutnya wali dia lah. Tapi kalau bagi kahwin kecil sangat pun kadang-kadang orang Tak masak nasi pun tak masak lagi. Tak sampai kelatan tu yang boleh kahwin. Katanya. Kan? baik. Seterusnya, sebagai tanda habisnya iddah, bagi perempuan yang dicerai Ceraikan oleh suaminya, hikmah, atau ditinggal mati oleh suaminya, cerai hidup ataupun cerai mati. Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada dalam rahim itu mengandungi janin atau tidak. Itu nak kena berapa 3 kali suci. Islam dah sampai tak tu. Wah, kakak dia tak kau. Dia tak kau. Dia tukar-tukar tak apa. Lagi baik umpama bertukar-tukar. So dia tak tahu tu siapa. Pok ni dia tak kau. Kita ada kira-kira ada nasab. Kita muliakan dengan nasab keturunan. Betul atau tidak? Itu beza kita. Okey, selanjutnya dari sudut psikologi, suami isteri akan dapat mengekalkan rasa cinta kasih sayang suami isteri. Sebab selama masa haid diharamkan untuk melakukan jima' musyarat. Dengan demikian suami isteri tidak mudah merasa jenuh dan bosan, sama ada dalam menjalinkan rasa kasih sayang atau perhubungan intim. Banyak lagi hikmah yang mungkin kita sendiri tidak memahami dan juga tidak menyedarinya. Kita cuba sekolah perkongsian yang seadanya ini, macam saya sebutkan, ianya lebih pada perkongsian, mungkin ada penambahan baru untuk saya dan saudara sekalian. Sama-sama kita tangguhkan perkongsian yang seadanya ini dengan kita baca والعصر إن الإنسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. اللهم اصرف لنا الأذى والوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والوجل ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك خيرا ما سألك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من مستعاذك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والله أعلم.